Selamat sejahtera semua, kembali kita ke sesi perjumpaan kita yang kedua untuk unit beruniform Bulan Sabit Merah Malaysia. Untuk kali ini kita akan lihat tentang pembebatan dan juga pembalutan. Pembebat adalah tujuannya untuk mengawal dan mencegah pendarahan, melindungi luka dan mencegah infeksi. Jadi pembalut digunakan untuk mengekalkan tekanan tepat ke atas pembebat, memegang pembebat dan penganduh pada tempat, menghadkan bengkak, memberikan sokongan ke atas anggota atau sendi serta menyekat pergerakan. Bahan-bahan asas bagi pertolongan cemas adalah 10 pembalut berpelekat iaitu plaster, 3 pembalut saiz sederhana yang steril, 1 pembebat steril yang besar, 1 pembalut yang lebih besar, pastikan masih lagi dalam keadaan steril, 1 pad mata steril, 2 pembalut segitiga, 2 pembalut kain krep bergulung serta 6 batang pin penyemat. Peralatan-peralatan ini perlu ada dalam peti pertolongan cemas. Ini adalah contoh-contoh peralatan dalam peti pertolongan cemas. Yang ini adalah jenis berelastik, ini adalah pembebat, ini adalah krep, ini adalah pemegang yang berbentuk cube untuk anggota. Kemudian ini adalah jenis kain kasar untuk jari. Ini untuk membantu kita letak aplikator jari. Pad kasar yang digunakan sebagai pembebat atau sebagai lapisan tambahan ke atas pembebat. Pembalut bergulung adalah untuk meneguhkan pembebat serta memberi sokongan pada sendi. Pastikan ada juga adhesif lekat sendiri, juga pembalut terbuka. Seterusnya, ini adalah pembalut segitiga yang diperbuat daripada kain yang tebal ataupun kertas dan kukuh serta digunakan sebagai pembalut dan juga sling. Ini adalah jenis-jenis pembebat adhesif yang digunakan untuk luka-luka kecil. Jenisnya adalah fabrik, kalis air, jernih, tumit dan jari yang mana adalah sesuai untuk luka-luka di mana-mana bahagian anggota badan. Ini pula adalah kapas bulu yang mana kita tidak gunakan ke atas luka dengan terus tetapi digunakan sebagai penyerap lapisan luar atau sebagai lapikan. Ini adalah jenis pembebat steril yang sesuai untuk kecemasan dan boleh digunakan dengan pantas dan cepat. Ini adalah jenis pad mata untuk sebarang kecederaan pada mata. Ini adalah pad mata berserta dengan lilit kepala. Ini adalah tip, klip serta pin. Ini adalah antara tata cara pembalutan asas yang perlu kita tahu. Pertama sekali, pastikan mangsa duduk dengan selesa. Kemudian, beri keyakinan dan keterangan pada mangsa sebelum anda merawat. Okey. Jadi, mulakan tindakan anda daripada bahagian yang tercedera dan pastikan sokongan diberikan kepada anggota yang cedera. Dan apabila kita membuat pembalutan, perlu kita ingat untuk sentiasa menggunakan simpul buku sila. Kemudian diselitkan hujung pengikat di bawah pembalut supaya tidak terkeluar. Pastikan apabila kita membuat pembalutan jenis ini, jejari adalah terdedah untuk kita pastikan peredaran darah yang baik. Baik, dalam video pembelajaran kita pada minggu lepas, kita telah mempelajari mengenai pembalut tiga segi. Pembalut tiga segi ini diperbuat daripada kain berlacu ataupun kita panggil sebagai kaliko. Ukuran dia adalah 90 cm, darab 90 cm, darab 130 cm.
Pembalut ini dicipta oleh Dr. Mayer pada tahun 1831 dan pembalut ini bukan dipakai buang, dia boleh dibasuh dan disimpan selepas digunakan. Ini adalah pembalut segitiga. Ini adalah ukuran 90 cm, 90 cm serta ini adalah 130 cm. Jadi kita ada beberapa jenis lipatan, lipatan tirus serta lipatan besar. Ini adalah lipatan tirus yang boleh melengkapkan satu pembalut apabila kita melakukan langkah-langkah ini. Jadi di bahagian atas adalah puncak, di bahagian kiri adalah hujung, di bahagian kanan adalah hujung. Ini yang kita katakan tapak dia. Jadi sebelah tapak adalah hujung dan di bahagian atas adalah puncak. Ini adalah cara lipatan. Langkah pertama, bahagian puncak ditarik ke bahagian tapak. Apabila kita lipat, inilah hasilnya. Kemudian kita lipat lagi daripada yang dilipat tadi, dikecilkan lagi sehinggalah kita mendapat bentuk ini dan bahagian hujung kiri dan hujung kanan dilipat masuk sehingga kita dapat bentuk seperti ini. Tujuan kita melipat dan gulung adalah untuk membalut serta membebat luka. Baiklah, ini adalah simpulan buku sila. Seperti yang dimaklumkan, tujuan simpulan ini adalah untuk mengikat hujung anduh. Dan pada setiap ikatan anduh, kita akan menggunakan simpulan buku sila. Simpulan buku sila ini, yang pertama sekali, pastikan kita lalukan hujung tali kiri ke atas, tali kanan. Okey, ini tali kanan, ini tali kiri. Kemudian kita lepaskan ke atas tali kanan dan turun ke bawah. Kemudian kita akan bawa bahagian ini naik ke atas. Jadi bahagian ini akan ke belakang dan turun bawah. Jadilah seperti ini. Kemudian kita akan lalukan hujung tangan kanan ke atas. Okey, kanan ini ke atas, kiri dan ke bawah. Jadi apabila kita tarik ke hujung tali dengan teguh, dia akan ketatkan ikatan serta membentuk simpulan. Untuk membuka simpulan buku sila, kita hanya perlu tarik salah satu hujung tali dan satu bahagian pembalut. Jadi dengan memegang simpulan, kita hanya perlu tarik lurus, menerusi simpulan dan keluarkan. Baiklah, untuk minggu ini kita akan belajar jenis-jenis balutan. Ada 5 jenis balutan yang perlu kita pelajari, iaitu balutan kepala, anduh lengan, anduh dada atau belakang, anduh bahu serta balutan tangan. Jom kita tengok balutan kepala. Balutan kepala juga dikenali sebagai triangle of forehead or scalp. Ini adalah 3 langkah. Jom kita tengok dengan lebih teliti. Jadi untuk membalut kepala, kita akan letakkan bahagian tapak balut di tengah-tengah dahi dan atas kening. Jangan menutup mata dan biarkan hujung pembalut terjuntai di belakang bahu. Kemudian bawakan kedua-dua penghujung pembalut di sekeliling kepala pada belakang telinga. Okey, pastikan di belakang telinga dan silangkan kedua-dua hujung pada titik pertemuan pembalut pada aras tengkuk. Kemudian, bawa kedua-dua hujung pembalut ke arah depan dan ikat di tengah-tengah dahi dengan simpulan buku sila. Teguhkan kepala mangsa dan tarik titik pembalut untuk mengetatkan lilitan serta perkemaskan pembalutan atas
kepala. Kemudian kita boleh semat dengan pin. Jadi ini adalah hasilnya. Okey, di sini yang kita ikat dan di sini yang kita semat dengan pin. Seterusnya adalah triangular arm sling, iaitu anduh lengan. Untuk menggunakan sling tangan, kita akan letakkan pembalut antara lengan dan dada. Bahagian bawah hujung pembalut ke atas lengan mangsa untuk bertemu dengan bahagian hujung pembalut yang berada di atas bahu. Jadi ini hasilnya apabila kita meletakkan kain 3 segi. Kemudian ikatkan satu simpulan buku sila dan diselitkan sebarang pembalut yang longgar dan ketatkan di atas siku dengan pin penyemat. Pastikan kita periksa peredaran darah pada anggota yang tercedera. Sebab itu jari ini dibiarkan terdedah. Sekiranya berlaku peredaran darah yang tidak lancar, warna pada jari ini akan bertukar. Jenis ketiga yang kita akan pelajari hari ini adalah anduh dada atau belakang. Baiklah, jadi ini adalah jenis balutan sekiranya luka berada di bahagian depan dada. Okey, ini kain 3 segi yang mana ini adalah puncak dan di hujung ini adalah hujung kain anduh, tapak. Bahagian hujung kain anduh dibawa ke belakang dan diikat dengan satu simpulan buku sila, kemudian ditarik ke atas untuk diikat dengan puncak dengan 2 lagi ikatan simpulan buku sila. Ini adalah sekiranya luka berada di belakang pesakit. Jadi bila di belakang pesakit, kain anduh kita berada di bahagian belakang. Sama juga bahagian hujung kain anduh dibawa ke depan dan diikat, kemudian diikat sekali dengan bahagian puncak. Jenis keempat adalah jenis anduh bahu. Baiklah, ini adalah cara-cara untuk membuat anduh bahu. Pertama sekali, pastikan kita melipat sedikit bahagian tapak sesuai dengan saiz mangsa. Kemudian kita ikatkan bahagian ke hujung tapak ini untuk dijadikan seperti ini menggunakan simpulan buku sila. Kemudian dengan kain anduh lagi, kita akan ikat dan menampung lengan pada bahu yang cedera. Jenis yang kelima adalah jenis balutan tangan. Untuk balutan tangan, pertama sekali letakkan kain anduh di tempat yang rata. Pastikan di bahagian tapak dilipat sedikit, kemudian searaskan dia dengan pergelangan tangan. Bawakan bahagian puncak kain anduh ke titik atas pergelangan tangan. Kemudian kita lalukan kedua hujung pembalut di sekeliling pergelangan tangan. Silangkan hujung pembalut dan juga ikat dengan simpul buku sila. Tarikkan titik pembalut untuk ketatkan lilitan dan selitkan di bawah lapisan pembalut
untuk nampak kemas. Sekian saja video pembelajaran ikatan anduh. Pastikan anda membuat latihan ikatan anduh. Jumpa lagi di sesi yang akan datang. Bye!